Baik, kita sudah pun tengok perkembangan penulisan itu dalam penulisan Al-Quran. Dan untuk bab yang ketiga, saya akan berceritakan tentang bagaimana penulisan khat ataupun kaligrafi kufi tadi, ya, mula digunakan di dalam mata wang kerajaan Islam. Dan itu akan kita lihat selepas ini bagaimana mata wang shilling Arab itu mempunyai pengaruh daripada dua kuasa besar ini, Rom dan juga Sasan. Kerajaan Sasan di bahagian Parsi ini adalah kerajaan yang mana kalah dalam peperangan, dan kemudiannya tamadun mereka mempengaruhi juga perkembangan tamadun Arab. Sama juga dengan Rom, di mana Byzantine, kuasa Rom timur yang terakhir, ya, mula kalah di tangan umat Islam, dan kemudiannya pengaruh dari segi mata wang itu juga mula masuk di dalam tamadun Arab, tamadun Islam itu sendiri lah. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, kita tengok perkembangan Islam, ya, daripada zaman Khalifah yang empat, Nabi, kemudian Khalifah yang empat, kemudian zaman Umayyah, kita sendiri sudah lihat. Dan perkembangan yang penting itu adalah yang pertama melibatkan perang Yarmouk, ya, perang Yarmouk yang berada di kawasan Damsyik, berdekatan hari ini Jordan, dan juga Palestin, Jerusalem, berdekatan kawasan ini. Juga peristiwa yang kedua, perang Al-Qadisiyah, juga merupakan perang yang penting dalam perkembangan politik Islam. Dan juga yang satu lagi yang masuk ke wilayah Parsi ini adalah perang Nahrawan, ya. Jadi tiga peperangan ini kita akan lihat sedikit saja untuk kita melihat bagaimana pertembungan itu membawa perubahan ataupun pengaruh kuasa luar kepada kuasa Islam. Bagaimana pertembungan pada 636 dalam perang Yarmouk zaman Sayyidina Umar, Arab telah mengalahkan Byzantine di Palestin, ya. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah pun mencipta mata wang, ya, mata wang tembaga yang meniru Byzantine. Dan ini adalah gambar mata wang Folies Justin II yang telah lama mati, ya. Dan mata wang ini menjadi mata wang yang telah ditiru oleh kerajaan Islam, di mana yang membuatnya adalah gubernur tempatan, ya. Dia mengikut, bukan secara menyeluruh lagi, baru menggunakan gubernur-gubernur tempatan itu sendiri yang meniru, ya. Dan proses itu berubah sehingga secara menyeluruhnya kerajaan Umayyah nanti akan memperkenalkan dinar, yang mana ditiru daripada Byzantine ataupun mengambil pengaruh Byzantine yang mempunyai mata wang dipanggil solidus, ya. Dan permulaannya Byzantine tak terima mata wang shilling orang Islam ini, kerana mata wang itu telah ditiru dan juga diubahkan tiga watak figura yang ada dalam mata wang Byzantine, diubah dengan menggambarkan tiga panglima ataupun tiga perwira Islam atau figura Islam ini. Dan sudah tentu Byzantine tidak mahu berurus niaga menggunakan mata wang ini. Dan ini tiga figura ini kemudiannya ditukar, dan dia digunakan hanya setakat 2 hingga 3 tahun saja. Dan mata wang seterusnya, kalau kita tengok tadi yang mula-mula tadi, tulisan di sebelah belakang mata wang tidak ada memberikan apa-apa maksud, ya, hanya meniru sahaja. Tetapi kali ini masih lagi mengekalkan tiga figura, dan sudah mula kita nampak di situ adanya khat kufi, ya, yang tulis di situ Muhammad, ya, Rasulullah, kemudian la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah telah tertulis di situ. Dan mata wang itu kemudiannya hanya diterima oleh Byzantine setelah mana Umayyah telah memperkenalkan dinar mereka sendiri. Dan pada kala itu Umayyah sudah makin berkuasa, ya, dan Byzantine sudah menerima. Dan mata wang mereka ini adalah mata wang yang kemudiannya bertukar kepada figura satu khalifah dengan pedang,
tetapi kemuncaknya apabila dinar standard telah diperkenalkan pada 691 dan juga dirham juga diperkenalkan pada 698 dengan tidak ada lagi figura-figura, hanya mengekalkan tulisan-tulisan sahaja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Dan tulisan-tulisan ini yang kita nampak dengan jelas, inilah tulisan Kufi, ya, tulisan Kufi yang telah digunakan tadi. Yang kita sebut Kufi hari ini, inilah tulisan geometrik yang sama juga dengan Hijazi, sama juga dengan tulisan Kufi. Sama juga apabila Arab bertemu dengan kerajaan Sasan ini pada 636 Perang Qadisiyah, 642 Perang Nahwan. Mata wang Sasan telah digunakan oleh zaman Sayyidina Umar menggunakan mata wang Khusraw ini, yang kemudiannya telah pun meninggal dunia lebih awal, tetapi mata wang ini ada dalam kajian Islam, maka diambil menjadi mata wang yang sama. Tetapi bila masuk zaman Sayyidina Osman, Gubernur Basrah Abdullah bin Amir yang mula-mula memperkenalkan mata wang yang sama, tetapi dia menambahkan perkataan Bismillah, penambahan pada perkataan Bismillah pada mata wang itu, dan beliau ini dilantik oleh Sayyidina Osman dan juga berkhidmat sampai ke zaman Sayyidina Ali, dan sempat sekejap saja zaman Muawiyah sebelum diserahkan kepada Ziyad. Jadi zaman Umayyah pertama kali muncul Bismillah secara reform, maknanya secara mata wang kerajaan Islam. Dan kemudian penambahan nama gubernur mula bertambah, 665 itu Abdul Aziz, ya, zaman Umayyah. Ini ditambahkan nama gubernur, nama mengikut lokaliti lah. Mana kawasan-kawasan tu, gubernur-gubernur tu gunakan nama mereka masing-masing. Kita nampak di situ tambahan nama Gubernur Abdul Aziz. Itu ditulis Al-Aziz. Dan juga pada tahun Abdul Malik 85-86 tu tambahan nama Rasulullah. Dan Eropah pun mula menerima dinar, maknanya kerajaan apabila Islam semakin gemilang di Granada, di Spanyol dan sebagainya, dinar mula tersebar melalui perdagangan dengan Andalus. Dan inilah dinar yang semakin complicated, dengan tertera dari segi beratnya lebih berat, tiada tarikh, tapi tertera di situ mata wang Andalus ini tertulis la ghaliba illallah, seperti mana yang kita tahu dalam seni bina mereka yang lain pun menuliskan perkataan ayat yang sama. Kristian utara Andalus juga masih menggunakan mata wang ini pada waktu zaman Andalus. Di situlah apabila kekuasaan Islam itu dari segi kuasa politiknya menyebabkan kerajaan yang lain akan mengikut dan meniru. Dan kita akan tengok nanti bagaimana kehebatan Sultan Madun itu juga ditiru. Maknanya Islam sekarang sedang naik apabila jatuhnya Byzantine dan kuasa-kuasa besar yang lain, Parsi dan Byzantine tadi, maka Islam makin gemilang zaman Umayyah dan Abbasiyah. Dan kemudiannya nanti apabila Abbasiyah semakin melemah, Umayyah di Andalus mempunyai zaman kegemilangannya tersendiri, menyebabkan Eropah waktu itu banyak belajar dan meniru pula kerajaan Islam Andalus, ya. Mata wang ini Gol Mancus, Gol Mancus adalah mata wang di mana Khalifah Al-Mansur, kita tengok Khalifah Al-Mansur ini mempunyai mata wang yang seperti mana yang tadi kita telah lihat. Kemudiannya pada tahun sekitar 807, 57, 796 itu King Offa, Mercia dan England juga meniru, ya, dengan menuliskan kalimah mirip la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi di sebelah belakangnya ditulis Offa, Rex. Dan kalau kita faham sejarah, jadi perkara ini tidak menjadi isu untuk kita bangkitkan siapa tiru siapa, kerana seperti mana saya sebut, tamadun itu dia mengalami proses evolusi, jatuh bangun dan juga pengaruh luar yang mereka pelajari. Dikala Islam sedang hebat, Baghdad dipandang dunia, Khalifah Al-Mansur menjadi khalifah yang dikenali dunia, maka banyak juga tamadun-tamadun lain juga ingin meniru dan mengikut cara umat Islam pada waktu itu. Dan sebab itu mata wang juga dikenal
ditiru dan menjadi mata wang Offa, King Offa di Mesir dan juga England. Dan kita lihat lagi zaman Abbasiyah berkembang lagi dinar al-Musta'sim, zaman Saljuk dengan dirham dan dinar, mata wang yang ada ini. Kemudian kita lihat lagi zaman Osmaniyah, dia sudah mula mengarah kepada perubahan tulisan. Tulisan apa? Dia sudah menjadi tulisan khat, bukan lagi khat kufi. Kan kita nampak zaman Abdul Majid sudah mula ada Tughra, dipanggil Tughra, adalah satu cap mohor khalifah menggunakan khat. Osmaniyah, kita lihat bagaimana mata wang mereka semakin berkembang dan berubah dari segi penulisan. Dan kegunaan kufi ini, kalau kita imbas kembali semuanya, lebih kepada penulisan Al-Quran dan juga mata wang tadi. Kemudian dia mula digunakan sebagai hiasan dalam binaan dan juga nisan, batu nisan. Kemudian jadi hiasan buku-buku ilmiah, buku Al-Quran dan sebagainya. Dan perkembangan itu diteruskan hingga kurun yang ke-10. Dan selepas kurun ke-10, tulisan kufi ini, seninya ini mula berkembang di sebelah timur dan mula dikenali sebagai kufi timur, yang dipanggil sebagai iluminasi, yang dijadi pemula hiasan pemula pada buku. Bukan lagi pada Al-Quran semata-mata, kerana Al-Quran sudah mula berubah penulisannya, bukan lagi dalam penulisan kufi, tetapi pada penulisan nasakh, ya, dengan tulisan nasakh. Dan kufi itu sendiri telah memberi maksud kepada kita penghujung kepada perkembangannya di Kufah, dan kemudiannya berkembang hanya setakat pada kurun yang ke-10, kerana wujudnya khat yang baru yang dipanggil sebagai nasakh nanti, kemudiannya khat-khat yang lain yang kita akan lihat selepas ini. Dan struktur hidup masyarakat yang membentuk seni pun menjadi semakin kompleks. Yang asalnya mereka susah, jadi mereka, kehidupan mereka hanya yang perlukan yang mudah. Jadi kufi itu pun kufi geometri yang mudah. Tapi apabila mereka sudah menetap, ya, kerajaan Islam semakin berkembang dan kerajaan menjadi maju, begitulah jadinya dipanggil seni itu mula berkembang, dan kufi sudah menjadi semakin kompleks dan mempunyai struktur yang tertentu. Dan ini menyebabkan perkembangan kufi menjadi lebih kemas, tetapi sayangnya ia tidak berkembang selaju khat yang lain yang mula wujud. Dan secara tabi'inya kita perlu faham bahawa perkara yang melalui proses perubahan, sama seperti mana Jawi berubah menjadi Rumi, menyebabkan Rumi itu makin gemilang, tetapi Jawi ditinggalkan. Samalah halnya dalam hal ini, apabila nasakh difikirkan lebih mudah, lebih kemas, lebih cepat, lebih cantik, ya, maka diperkemaskan. Dan kufi masih ada tetapi tidak diperkemaskan lagi selepas kurun yang ke-10. Dan itulah peranan kufi yang telah dapat kita lihat di dalam mata wang, dalam struktur politik, dan kemudiannya di dalam penggunaan yang lainnya. Dan selepas ini dalam bab yang keempat, kita akan melihat dengan lebih jelas lagi kufi-kufi yang ada di dalam perkembangan sejarah yang berakhir di Osmaniyah, zaman Osmaniyah, dan apakah yang terjadi selepas daripada itu. Jadi kita akan jumpa lagi selepas ini.